Assalamualaikum, nama saya Nurdini binti Baharudin. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan berkaitan tajuk pembuatan keputusan secara kumpulan iaitu virtual group dalam pembelajaran. Pembuatan keputusan menurut Helpern boleh didefinisikan sebagai membuat pilihan antara dua atau lebih alternatif yang saling bertentangan. Seterusnya, membuat keputusan yang terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Definisi pembuatan keputusan menurut Dorov pula merupakan satu usaha untuk mencuba membuat pemilihan terbaik daripada beberapa alternatif yang ada dalam tindakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebelum membuat keputusan, kita perlu melihat dari sudut faktor, kegunaan dan kemungkinan. Pembuatan keputusan secara berkumpulan sangat penting, terutama dalam pembelajaran. Penggunaan platform seperti Webex, Google Meet, Zoom dan sebagainya telah memudahkan proses pembelajaran secara atas talian. Penggunaan aplikasi ini sangat membantu pelajar universiti untuk berbincang bersama rakan sekumpulan sebagai virtual group bagi menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Assalamualaikum, nama saya Syaila binti Ismail, nombor metrik 269718. Saya akan membentangkan mengenai isu-isu pembuatan keputusan secara kumpulan atau virtual group dalam pembelajaran. Isu yang pertama adalah jadual yang tidak fleksibel. Isu ini mendorong masalah pembuatan keputusan secara berkumpulan kerana pengurusan masa yang tidak sesuai akan memberi masalah terhadap sesi pembelajaran di mana pelajar sukar untuk membahagikan masa antara tugasan pembelajaran atau aktiviti peribadi. Contohnya, segelintir pelajar tidak mengikuti kelas secara atas talian atau perbincangan tugasan bersama ahli kumpulan secara virtual disebabkan oleh sebab-sebab tertentu seperti melakukan kerja sambilan. Pelajar sambil bekerja memerlukan komitmen yang tinggi kerana pelajar yang tidak menguruskan masa dengan sesuai menjadikan pelajar itu tidak berdisiplin. Jika pelajar diminta untuk melakukan tugasan dalam kumpulan, pelajar yang tidak berdisiplin akan menggunakan alasan bekerja untuk mengelak daripada menyumbang pendapat kepada ahli kumpulan. Kegagalan bekerjasama dengan ahli kumpulan menyebabkan pelajar lain juga turut tertekan kerana apabila melibatkan pembuatan keputusan dalam kumpulan, ahli lain tidak boleh menghalang jika ada ahli kumpulan mereka yang enggan memberi kerjasama. Isu yang kedua adalah sikap pelajar semasa menghadiri sesi pembelajaran atas talian. Isu ini pasti berlaku dalam kalangan pelajar hari ini di mana mereka tidak menumpukan sepenuh perhatian ketika sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Kerana pada ketika itu mungkin mereka sedang melakukan perkara lain seperti melihat media sosial, permainan video, menyiapkan tugasan subjek lain dan sebagainya. Tidak dinafikan bahawa semasa pembelajaran secara bersemuka ada juga sebilangan pelajar tidak menumpukan perhatian semasa guru sedang bercakap. Malah hal ini mustahil tidak berlaku semasa sesi pembelajaran atas talian. Sekiranya pelajar tidak memberikan fokus, ia akan menjejaskan pelajaran mereka. Contohnya, apabila tugasan kumpulan yang diberikan, ahli-ahli yang tidak memberi tumpuan semasa di dalam kelas tidak tahu apa yang perlu dilakukan, malah semasa membuat perbincangan mereka akan diam dan tidak mahu menyertai perbincangan tersebut. Apabila melibatkan virtual group, sikap sebegini akan menyukarkan dalam pembuatan keputusan secara kumpulan kerana ada segelintir ahli kumpulan menganggap bahawa jika dia tidak turut serta dalam apa-apa tugasan, ahli lain boleh tolong selesaikan tugasan tersebut. Isu yang terakhir adalah suasana persekitaran yang tidak kondusif. Suasana rumah yang tidak sesuai untuk belajar merupakan satu kesukaran bagi pelajar sepanjang proses pembelajaran dalam talian kerana ia melibatkan ruang belajar yang sempit, tiada kerusi dan meja yang sesuai serta suasana yang bising. Ketidakselesaan ini sering berlaku dalam golongan keluarga miskin atau berpendapatan rendah yang tidak dapat menyediakan suasana yang selesa di rumah dan peralatan pembelajaran yang sesuai. Contohnya, ada segelintir pelajar menjadikan alasan tempat yang tidak kondusif seperti suasana yang bising untuk belajar menghalang mereka untuk memberi pendapat dan keputusan mereka apabila sesi pembelajaran dalam kelas atau perbincangan tugasan dalam virtual group yang sedang berlangsung. Perkara ini dapat menyukarkan ahli lain untuk membuat keputusan sekiranya ada segelintir individu tidak turut serta dalam perbincangan itu. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Nama saya Nonadia Adriana binti Zulkifli, nombor metrik 271874. Saya akan meneruskan dengan bahagian kelebihan. Kelebihan yang pertama ialah
Penggunaan teknologi dalam membantu membuat keputusan secara berkumpulan adalah orang ramai boleh mengakses internet walaupun berada di lokasi yang berbeza. Seperti yang kita tahu, pada musim pandemik COVID-19 ini, kerajaan telah mengeluarkan arahan supaya setiap pusat pengajian dari rendah hingga ke tinggi supaya menutup pusat pengajian tersebut dan mengadakan pembelajaran secara atas talian. Bagi pelajar universiti, mereka boleh memanfaatkan penggunaan teknologi ini untuk mengadakan suatu perbincangan secara berkumpulan bagi pembuatan sesuatu keputusan walaupun tinggal di lokasi yang berbeza. Dengan ini, komunikasi antara pelajar dapat diteruskan. Selain itu, pembelajaran jarak jauh melalui teknologi akan menjadikan pendidikan tersedia kepada mereka yang berada di kawasan terpencil. Dengan kemajuan teknologi ini juga, perbincangan dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu berjumpa secara visual, hanya menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Webex, Zoom dan sebagainya. Platform digital ini menjadi alat yang penting bagi menganggihkan sumber. Penggunaan aplikasi ini juga memberi banyak kemudahan kepada para pelajar kerana setiap platform tersebut mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Seterusnya, kelebihan yang kedua adalah penggunaan teknologi mampu menggalakkan kerjasama dan komunikasi dalam pembuatan keputusan. Perbincangan di atas talian juga dikatakan mampu memberi keyakinan kepada sesetengah pelajar yang terdiri daripada golongan pasif ataupun dikenali sebagai introvert, di mana malu apabila bercakap di hadapan khalayak ramai secara umum. Melalui atas talian ini, mereka mampu lebih berkeyakinan serta melibatkan diri dalam membuat suatu keputusan. Contoh lain yang turut dapat dilihat adalah perbincangan melalui platform atas talian juga membantu guru bukan sahaja boleh berinteraksi dengan pelajar sewaktu pelajaran, malah pelajar juga boleh berkomunikasi antara satu sama lain walaupun bukan pada waktu kelas. Di samping itu, kemunculan teknologi juga membantu penyimpanan maklumat secara digital, iaitu kemajuan teknologi ini membolehkan penyimpanan akses dalam jumlah maklumat dan data yang tidak terhad daripada pelbagai sumber. Salah satu kelebihan utama juga dalam talian mampu memastikan semua bahan pengajian dan komunikasi dengan pihak luar disimpan dalam ruang kerja yang sama. Sebagai contohnya, sewaktu perbincangan seperti tugasan kumpulan oleh pelajar universiti dilakukan melalui aplikasi seperti Webex dan Zoom, setiap minit mesyuarat tersebut boleh dirakam serta disimpan untuk dijadikan bahan rujukan. Hasil rakaman ini juga dapat dilihat berkali-kali, maka akan lebih memberi kefahaman kepada setiap ahli kumpulan untuk mencari idea atau maklumat bagi memutuskan sesuatu keputusan. Berbanding dengan pembincangan secara visual, mungkin akan memberi sedikit kesukaran kepada setiap ahli bagi mencatat setiap minit mesyuarat dan berpotensi berlaku keciciran idea. Oleh itu, sesuatu keputusan yang mungkin dikeluarkan tidak relevan ataupun kurang bernas. Assalamualaikum, nama saya Nur Azila binti Zakaria, nombor metrik 271582. Jadi saya akan menjelaskan tentang kelemahan dalam pembuatan keputusan secara berkumpulan dari segi pembelajaran. Jadi kelemahan yang pertama adalah masalah capaian internet. Ramai pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dalam talian kerana mereka menghadapi masalah capaian internet yang rendah. Jadi pembelajaran secara talian memerlukan jalur lebar yang tinggi atau sambungan internet yang kuat bagi memastikan komunikasi atau proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi masalah ini menyebabkan pelajar ketinggalan dalam perbincangan yang dilaksanakan oleh pengajar. Kelemahan yang kedua adalah komunikasi kurang berkesan. Jadi pembelajaran secara talian memerlukan kemahiran komunikasi seperti kemahiran mendengar, interpersonal, komunikasi bertulis dan lisan sangat penting untuk menggalakkan kefahaman hasil pengajaran dan keupayaan untuk menyampaikan maklumat dengan berkesan. Namun pembelajaran secara talian tetap menyebabkan pelajar bersikap tidak ambil tahu dan membuat kerja bersendirian. Jadi keadaan ini menyebabkan pembuatan keputusan yang baik secara berkumpulan tidak dapat dicapai. Kelemahan yang ketiga adalah kurang keyakinan diri. Jadi proses pembelajaran dan pengajaran dalam talian menyebabkan pelajar sukar mengekalkan motivasi mereka. Jadi keadaan ini menyebabkan pelajar menjadi semakin pasif dan kurang produktif. Jadi
mereka tidak yakin dalam membuat keputusan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Siti Arsyafika, Bentrusri, nama metrik 271889. Okey, hari ini saya akan membincangkan mengenai cadangan bagi penyelesaian isu. Cadangan pertama ialah dengan mewujudkan komunikasi yang berkesan dan efektif. Okey, komunikasi yang berkesan sememangnya penting dalam sebuah kumpulan. Hal ini kerana apabila kita bekerja dalam kumpulan, maka kita akan bekerja dengan individu yang lain. Maka gaya dan cara bekerja juga akan berbeza. Oleh itu, komunikasi dia merupakan satu alat yang sangat penting dalam sesebuah kumpulan, terutamanya dalam membuat sesuatu keputusan. Sekiranya terdapat masalah komunikasi dalam kumpulan, maka ia akan menjadi punca mengapa pelajar selalu mengelak untuk memberi idea atau pandangan masing-masing. Oleh itu, komunikasi yang efektif akan mewujudkan kefahaman bersama, terutamanya dalam meningkatkan hubungan yang baik antara ahli-ahli kumpulan. Okey, kemahiran komunikasi yang baik antara ahli ini akan mewujudkan motivasi dalam diri ahli kumpulan untuk bersama-sama memainkan peranan yang penting dalam membuat keputusan secara bersama. Okey, cadangan seterusnya adalah pensyarah boleh mengadakan aktiviti secara berkumpulan, iaitu team building, seperti mengadakan breakout sessions ataupun perbincangan idea secara berkumpulan. Dengan adanya aktiviti ini, ia dapat meningkatkan motivasi pelajar bagi membuat suatu keputusan bersama. Dan hal ini penting kerana bekerjasama dengan kumpulan lain dapat mewujudkan motivasi dalam diri pelajar. Okey, melalui aktiviti ini juga pelajar juga akan belajar cara untuk bekerjasama antara satu sama lain, mendengar pendapat orang lain dan seterusnya, komunikasi yang berkesan dalam satu pasukan. Dengan adanya sokongan bersama, maka pelajar akan lebih cenderung untuk melibatkan diri secara berkumpulan. Cadangan terakhir adalah pihak universiti perlu mengadakan program ataupun forum kepada pelajar cara bagaimana untuk menyediakan jadual pembelajaran secara fleksibel. Contohnya, pihak universiti boleh menjemput speaker luar untuk memberi motivasi kepada pelajar tentang pentingnya penyediaan jadual pembelajaran. Okey, penyediaan jadual pembelajaran yang fleksibel sangat penting kepada pelajar bagi mengelakkan mereka daripada menghadapi tekanan ketika belajar secara online. Bagi pelajar yang melakukan kerja sambilan sambil belajar, mereka sangat digalakkan untuk mempunyai jadual pembelajaran yang fleksibel. Hal ini kerana bagi mengimbangkan masa kerja mereka dengan pembelajaran. Dan kadang-kadang pelajar dia akan mula merasa penat dan mereka tidak ada masa untuk menyiapkan tugasan mereka pada waktu yang ditetapkan. Oleh itu, penting bagi pelajar itu untuk merancang jadual pembelajaran mereka dengan baik bagi mengelakkan mereka merasa hilang fokus dalam pembelajaran. Okey, oleh itu jelaslah bahawa penyusunan jadual pembelajaran yang tepat akan menjadikan pelajar tersebut lebih fokus dengan kerja mereka dan pembelajaran. Selain itu, mereka juga dapat fokus dengan aktiviti-aktiviti lain yang melibatkan dalam pembuatan keputusan secara berkumpulan. Kesimpulannya, setiap keputusan yang bijak dan tepat pastinya mempunyai situasi sukar yang perlu dihadapi oleh sesebuah kumpulan. Keputusan yang tepat akan lebih mudah dibuat apabila setiap ahli kumpulan memberi komitmen yang baik dan saling membantu dalam membuat sesuatu keputusan. Proses pembelajaran secara atas talian dapat memberi kelebihan dan kekurangan kepada para pelajar. Mereka perlu memanfaatkan kelebihan yang ada semasa belajar secara online dan perlu mencari langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah sepanjang belajar secara online. Setiap pelajar haruslah mempunyai tanggungjawab ke atas diri sendiri dan ahli kumpulan untuk menyiapkan tugasan dengan baik tanpa memberi beban kepada rakan sekumpulan.